So hari ini sepatutnya kita akan proceed kepada nested loop kan. Nested loop ni. Tapi sebelum tu kita tengok selection dulu. Ada satu soalan baru saya tambah. Kita masuk buat selection dulu. Question nombor 11 eh. Nombor 11. Okay. So kalau tengok sini dia kata baca 3 input. Satu integer and then followed by string and then followed by integer. So bila kita nak buat input tu make sure kita follow sequence dia. Jangan you buat read next integer kemudian baru next. Tak boleh ya. Kena follow dia macam ni ya. Nanti dia akan keluar input mismatch. Okay, maksudnya bila dia expect nak baca integer you bagi string maka dia akan keluar exception error. Dia tak ada syntax error tapi exception error. Exception error tu dia berlaku apabila kita tengah run and then ada data yang tak betul lah. Contohnya kita kata nak baca next integer tapi yang input yang masuk adalah string. Okay, tu untuk soalan ni pertama sekali kita settle yang part input dia. So input pertama integer. Okay, add next integer. And then input yang kedua adalah string. Kita buat string tu S tu besar. Kita buat S sama dengan k.next. Okay. Untuk string kita guna k.next lah. Untuk integer k.next integer. Okay, yang kedua, yang ketiga, input ketiga pun adalah integer, next integer. Soalan dia ada dua. String ni ada dua. Sama ada campur ataupun tolak. So kalau string tu adalah campur, maka you kena campur dua tu dan formatkan output dia macam ni. 4 campur 7, maksudnya first input plus second input. Kemudian buat is and then hasil tambah dia. Kalau tolak, kita kena tolak lah. Jadi kat sini kita kena check. Kita kena check kat sini. If ni untuk campur, else if ni untuk yang tolak punya. Okay, maksudnya kita nak check apa yang campur. S tu lah, jika S tu, input S tu, okay, sama dengan campur, maka kita akan buat yang campur lah. Else if S tu adalah tolak, maka kita akan buat untuk yang tolak punya. Okay, apa kita nak buat kat sini? Kalau campur, kita akan campur X dan Y tu. Kita akan campur first dan third input ni. X dan Y. Jadi kita ada satu variable sebab kita nak ada result dia. Sebab integer result sama dengan X campur Y. Okay. Itu kalau campur. Kalau tolak, kita copy yang sama. Integer result. Tapi sini X tolak lah. X tolak. Okay. Satu benda yang kena faham dalam Java ni. Kalau sebelum ni saya mention kalau result ni sudah kita declare kan. Kita dah declare integer ni result. And then kita declare balik result ni dekat sini. Dia akan jadi konflik ya. Okay. Tak boleh buat macam ni. Tapi dalam Java dia ada scope. Ada satu lagi yang perlu kita faham. Dia ada scope scope. Contohnya integer X ni scope dia adalah semua daripada ni dan dalam-dalam ni pun dia boleh access. Kalau yang ni kenapa ni tidak ada error ni? Integer ni yang kita declare dua kali ni integer result, sini pun integer result. Tapi kenapa tidak ada error? Kerana integer result ni scope dia hanya di dalam if ni sahaja. Okay, di dalam if tu saja result. Jadi kat lain dia tak boleh nak print. Kalau saya print kat sini kat luar ni pun tak boleh System out print line contoh saya print result Okay, so result ni tidak ada di luar ni, tidak ada.
Dia hanya ada di dalam if ni dan dia ada dalam else if. Jadi kita cuba print result ni. Tengok dia jadi macam mana. So dia kata tak jumpa result ni, tak declare. Cannot find symbol. Sebab apa? Dia hanya berada dalam ni saja. Jadi dia selamat lah. Walaupun nama sama, tak kisah. Okay, so bila untuk campur ni, kita kena print result dia dalam format system.out print. Kita akan format X. Okay, campur dengan string campur. Okay. Dan kita combinekan dengan variable Y. Dan kita combinekan dengan string is. Dan kita combinekan dengan result. Variable result. Okay. So yang bawah pun sama. So yang bawah ni kena buat tolak lah. Ni, dia punya string ni tolak. Okay, boleh buat dulu. Okay, buat dulu. Nanti ni ada error lagi ya. Cuba you buat dulu. Tengok apa error dia. Ni. So yang dah run tu dia tak keluar apa-apa kan. Dia error sikit. Okay. So apa ini saya tunjuk ya. Tapi yang ni contoh soalan yang akan keluar dalam lab test ni ada yang macam ni Untuk saya yang string ni. Okay. So biasanya kalau X ni kita boleh buat if X sama dengan 1. Okay, ini boleh buat macam ni Sebab apa? Sebab X ni adalah integer. Okay. Jika X tu bukan integer, seperti mana S tu adalah string. String kita tak boleh simply buat macam ni Untuk kita compare
adakah S tu sama dengan campur, tak boleh buat. Dia kena guna dia punya function dia. Maksudnya S, kemudian kita letak titik, dia panggil function dia equals. Dan yang ni kita letak dalam kurungan. Okay, tutup kurungan dan tutup if lah, tutup if. Sama dengan yang ni. S tu nama variable, kita letak titik equals. Maksudnya S sama dengan tolak. Okay, tutup equals dan tutup if. Okay, so kalau untuk string, kena ingat lah. Sebab nanti dalam lab test ada macam ni ya. Dia kena compare string. So, kalau nak compare string, kena guna dot equals. Nanti S equals. And then, apa yang kita nak compare tu di dalam bracket equals tu. So, dia akan check adakah S tu sama dengan campur. So, jika S tu adalah campur, maka dia akan ni ya. Satu lagi equals ni, dia case sensitive lah. Case sensitive maksudnya kalau you buat campur macam ni, tapi input dia semua huruf besar, maka dia tak equal lah ni. Dia tak sama. Okay, maksudnya dia mesti sama. Case sensitive. Kalau input huruf kecil, kena huruf kecil. Kalau input huruf besar, kena huruf besar. Baru dia dapat match exactly ya. Okay. Bila you run tadi, kenapa tak jalan? Sebab ini dia tak betul, ini pun tak betul. Jadi tak ada apa-apa yang di print ya. Sebab tu dia tak jalan. Okay, tapi tak ada error kan. Tak keluar apa-apa. Sebab if yang ni tak betul tadi, sebab if yang ni tadi kita buat S sama dengan campur macam ni kan. So ini pun tak betul, condition ni tak betul, ini pun tak betul, maka dia tak keluar apa-apa lah. Okay, comment sikit. Ni maksudnya S sama dengan campur. Untuk string. Untuk double boleh guna yang sama dengan dua-dua kali tu. Simbol sama dengan dua kali. Tapi kalau untuk string kena guna equals. Ni untuk Java je. Kalau you guna language lain, biasanya boleh je buat macam ni ya. Kebanyakan language lain, PHP ke, C ke, boleh guna macam ni ya. Ada masuk? Untuk yang lain semua ni off dia. Fine. 3 je boleh masuk. Guna wifi ke? Wifi biasalah petang-petang ni. Kita semua tak dapat lah. Kita tak keluar online ni, saya tak boleh tengok. Ha?
refresh. Save dulu sebelum tu. Jadi macam mana? Guna kabel okey je. Dia proceed untuk nested loop. Yang ni tak apa, you follow balik lah. Rasa itu check lah. Kita nak fokus pada nested loop hari ni. Ni. Boleh tinggal dulu soalan tu. Nanti you boleh buat balik dan tengok balik video ni. Kita pergi nested loop Nested loop. So nested loop ni kita buat soalan nombor 3 dulu Nombor 3 dahulu. Buat soalan nombor 3. Okay, so saya explain dulu tentang nested loop ni. Lepas tu you boleh buat sendiri So kita fokus ke sini dulu. Okay, yang ni dia suruh ada 2 input. Satu, input pertama nombor. Nombor ni akan menentukan berapa banyak KGB ni akan di print. Okay. So, bila nested loop ni maksudnya kita ada looping dan dalam looping tu ada lagi looping. Okay. So looping yang luar tu, yang first looping, dia adalah untuk row. Okay, untuk print yang 1, 2, 3, 4, 5. Tu looping yang pertama dalam konsep nested loop. Looping yang dalam looping tu kita panggil sebagai column untuk dia print yang ni. Ni column pertama, KGB ni column pertama. Ni column kedua, ini column ketiga. Okay. Kita buat dulu untuk input. Okay. So pertama input dia integer, a.next integer. Kedua adalah string sq.net saja. Okay, so kena buat dulu pertama untuk kita printkan 1, 2, 3 tu Untuk kita printkan 1, 2, 3, 4, 5 ni, so you buat into dulu. For integer I sama dengan 1, I less than equal to 5, I plus plus. Okay. So dia nak berapa row ni, berapa kali gelung I ni, dia mesti sampai 5 Dalam soalan tu dia beritahu kena sampai 5. Jadi kita buat 5 teruslah. Okay. So, kita print dulu yang tu, system.out.print line. Kita nak print I. Okay. Dan combinekan dengan titik. Dari titik. Alright. So ini biasa je. Okay. So dia akan print row ni Row Baris pertama, baris kedua, row 1, row 2, row 3 dan seterusnya. Okay. Tapi pada setiap row tu dia kena print KGB ni. Contohnya kalau 3 dia akan print 3 kali. Maksudnya kita buat kat sini. System.out.print. Kita nak print S kan. Kemudian dia ada space satu. So yang ni tak boleh print line sebab kita nak print satu titik and then baru nak print yang ni dalam satu row. Jadi tak boleh print line lagi lah.
Okay, kalau tak dia pergi next row, kau tengok kita run ni. Sebab ni di print line dia akan jadi satu titik, lepas tu dia KGB, lepas tu dia dua titik. Tak betul lah. Okay. So, kita jangan print line lagi. Ini saya nak print dua kali ya. Contoh saya print dua kali. KGB tu saya print dua kali. Jadi maksudnya kat sini dia akan print satu titik and then dia akan print input S, space and then dia akan print input S. Okay. Lepas tu untuk next row, okay, kita kena buat print line lah supaya dia pergi next line. Okay. Mula tu print je. Print ni tanpa go to the next line. Dia akan print dalam satu line je lah ni. Okay, kita run ni. Kita dapat macam ni ya. Cuma isu dia suruh yang ni kita tak tahu berapa kali nak print ni. Tak tahu berapa kali nak print Katakan kalau 100 kali, tu kita kena buat 100 kali lah kat situ. Okay, tapi ini kita boleh buat dalam bentuk gelong. Okay, saya buat satu. So, kita buat ini dalam format gelong. For ini berada dalam gelong. So, dalam gelong, for ni berada di dalam for ni. Okay. Dan untuk mudah kita faham, instead of kita guna I ni, saya buat row Buat row. Ni maksudnya row pertama, row kedua, row ketiga. I tu kita tukar semua kepada row. Okay, jadi kita nak print row. Baris pertama, baris kedua. So yang dalam row ni, dalam for yang dalam row ni, kita guna column. Teacher column. Start nama dengan satu dan column tu less. Ni kalau tiga, saya buat tiga. Column plus plus. So ni dia akan print 3 kali. Okay. Kalau saya run ni, dia akan dapat okay, dia print 3 kali. Cuma kan sekarang ni kalau ikutkan dia nak based on input ni ya. Sekarang ni input ni 3. Kalau saya buat 5, dia sepatutnya print KGB ni 5 kali. So sekarang ni saya dah fix kepada 3. Jadi kalau dia print, dia akan print 3 kali lah. Sepatutnya dia kena 5 kali ni KGB. Jadi ini kena bergantung kepada X. Okay. So, boleh buat masing. Kalau yang dah siap soalan 3 ni, buat soalan 2. Soalan 2 dan 3 tu boleh dikatakan sama je lah. Cuma beza dia sikit saja beza dia. Yang mana kalau ni dia nak 5 row, yang tu dia nak based on input row dia. Berapa banyak row tu based on input. Soalan 2 tu lah. Soalan 2 saya rasa you buat lepas ni kita akan bincang soalan lain lah. Supaya banyak sikit kita boleh cover. Soalan 2 tu nanti you buat kemudian Apa yang dah siap ni, cuba buat question 4 question 4. Soalan 2 tu you boleh buat sendiri selepas ni. Jadi, siapa yang dah siap yang ni, buat question 4 dulu. Tak nampak
Muhammad Najwan ada. Muhammad Najwan ni ya. Line 10 tu J less than daripada X. Dia bukan 3. Dia based on input. So dia akan keluar not accepted lah sebab kita dah fix patut baca pada input. Dengan jawapan ni boleh capture dulu ni jawapan ni. Dan try buat. Ni dah siap question 4. Oh. Kalau dah siap question 4, buat question 5. Question 4 dan 5 tu lebih kurang juga sama. Question 2 sama, question 3 sama dengan question 2. Okay, dah complete. Mak Harun ada? Harun. Ni sebab 4 ni, kita dah tutup 4 ni. Kita buang yang tutup dia ni. Buang yang ni. Cik ya. Apa yang executed with no error, proceed submit ya. Submit. Dia ada error. Tambah satu lagi bracket Muhammad Harun. Last kali tu. Ni baru tutup public ni. Baru tutup yang ni. Public class ni tak tutup. Tambah satu bracket. Okay. Klik submit ya. Siapa yang no error tu klik submit. Lagi ada. Muhammad Harun
Ni kita print I ni. I tak ada pun kat sini lah. Kita guna row dah. Ini print row. Yang ni kita print S. Line 9 tu print row. I tu tukar kepada row. Line 12 tu kita print S. Input S. So question seterusnya adalah question 4. Question 2 tu you buat balik, buat sendirilah. Sebab dia lebih hampir sama dengan question 3. So question 4 ni dia print baca satu input and then print 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So kita buat step by step. First sekali baca input. Satu je input, integer x sama dengan k dot next integer. Right. So seterusnya yang ni kalau kita nampak je ni dia berulang ni kan, dia berulang ni. So column pun dia berulang column pun berulang. Maksudnya kita kena guna gelung lah. Okay. So dia kata kat sini 5 ni menentukan 5 baris dan 5 kolom. 5 baris dan 5 kolom. So kalau nak buat 5 baris, 5 kolom for integer row sama dengan 1 row less or equal to 5 row. Ni untuk 5. Okay. Tapi dia nak based on X based on X. Jadi 5 tu kita gantikan dengan X. Dan dalam ni kita print untuk dia punya kolom. Kolom sama dengan 1, kolom less than equal to 5, kolom plus. Ni maksudnya dia akan ulang sebanyak 5 kali tapi based on soalan dia suruh ulang based on X kali Itu based on input ni. And then kita akan print system.out.print. Okay, so kolom tu kita akan print 1, 2, 1, lepas tu 1, 2, lepas tu 1, 2, 3. Ini nak buat tu print kolom. Okay. Kalau kita print kolom ni, dia akan print 1, dan dia akan print 2, print 3 sampai 5 lah. Sebab 5 ni maksudnya dia akan print 5 untuk first row. Okay. Second row kita kena buat selepas dah habis kolom ni kita akan print line lah supaya dia pergi next line. Okay. Kalau macam ni dia akan print 5 kali kolom ni. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia pergi next line. Row yang kedua dia akan print benda sama tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak nak. Kita nak yang first ni 1 je. Yang second 1, 2 saja. Macam mana nak buat? Maksudnya untuk jika row dia sama dengan 1, ini hanya sekali saja. Jika row dia sama dengan 2, ini 2 kali kan? Dia maksudnya dia berakhir berapa kali bergantung kepada row. Jadi ini kita tukar kepada row. Okey. Soalan 5 siapa yang dah siap ni boleh proceed soalan 5. Ni senang je tu. Dia sama, lebih kurang sama. Cuma soalan 1 lah. Selepas ni last sekali soalan 1. Tapi cuba buat yang ni dulu. Ini tak cantik.
Okay, dah complete boleh buat soalan 5. Tapi saya tak akan bincang soalan 5. Kita cuba buat lah. Kalau tak sempat saya akan bincang question 1. Muhammad Amirul ada? Ada Muhammad tuan. Amir. Ada sini. Saya tuan. Okay, okay. Sebab dalam lab ni ada kat angkat ni. Angkat tangan. Amirul lain tu. Itu Amirul. Okay, ni Amirul Mukmin eh. Line 7 tu. Ni kita buka 4 tu salah buka. Kita guna curly bracket tu. Okay. Tak keluar. Khadijah ada sini. Tengok sini. Tengok depan ni. Ini kita buka. 4 yang pertama ni kita buka. Dan kita tutup di sini kan. So print line ni dia sepatut berada dalam row ni. So, maksudnya bawah ni lah. Dan dia akan jadi ada terlebih yang ni. Terlebih lah. Ataupun delete yang ni kan. Line sebelah tu delete. Line sebelah tu delete. Dari segi coding yang praktis yang bagus untuk coding, kita kena indent lah. Contohnya kalau kita tengok yang ni. Yang ni kan. Yang ni tutup yang mana ni? Automatik kita akan naik atas. Kita tengok macam ni lah. Tapi sebenarnya ini sebenarnya tutup yang 4 ni. Jadi kita kena tolak ke depan ni supaya dia nampak tutup ni untuk 4 ni. Tutup ni untuk 4 ni. Tapi kalau kita buat macam ni nampak tutup ni untuk yang ni. So kena indent yang ni. Tolak dia ke depan. Okay, siapa yang dah siap proceed question jelas lah question 5. Question 1 biar dulu.
Rimba tu ada lagi error ke? Ada error lagi, syntax error. Tak line mana ya? Saya nampak macam okey dah. Dan okey dah. Apa ni Rimba Ni S ni huruf besar. Scanner tu. Okay. Okay, so dah ada yang complete soalan 5. Sebab dia lebih kurang je. Tukar je. Instead of beri nombor, beri star je lah. Okay, soalan 1 Soalan 1. Okay, question 1. Last question. Dia settle dulu, dia ada input integer and then ada input string. Input integer, input string. And string. Soalan ni kalau you tengok dia ada berulang maksudnya dalam column ni ada berulang. Cuma kita tengok yang FIK dulu lah, kita tengok yang FIK dulu. Belum tu dia kata soalan ni 4 ni menentukan ada berapa baris. So ni ada 4 baris kan. Dan ada berapa kolom untuk setiap ni Contohnya ini 4 dan 4 lah. Okey, berulang berapa kali? Berdasarkan 4 Kolom pun ada 4 Tapi kolom ni dia ada dua kena split So kita ignore dulu yang star tu, kita fokus kepada FIK tu. Kita tengok sini, mula-mula satu kolom, kemudian 2 kolom. Okey, 2 kolom maksudnya 2 kali FIK. Kemudian 3 kolom, kemudian 4 kolom. Macam mana nak buat tu? So buat yang pertama dulu, for integer row sama 1 row less than or equal to 5 row plus. Okay. Ni untuk 5 kali tapi dia kata row tu based on input. So input tu adalah X lah. So based on 5 kita tukar kepada X. And then kita nak print FIK tu sebanyak 1, lepas tu 2, lepas tu 3 Okay, 1, 2, 3. So kita buat satu lagi for dalam dia. Colon sama dengan 1, colon less or equal to 5, colon plus. Okay. So kalau macam ni dia akan print 5 kali lah. So katakan kita nak print sistem dalam ni, sistem out. Kita fokus yang string dulu So kita print S. So ni dia akan print setiap row tu dia akan print 5 kali S tu, 5 kali FIK dia akan print. So kita tak nak 5 kali setiap row, kita nak row pertama 1, row kedua jadi 2. Okay. Maksudnya kalau column ni dah start dengan 1, so yang ni mula-mula 1 ke 1 kan. Kemudian column tu jadi 1 ke 2. Maksudnya sini mula-mula 1, lepas tu jadi 2. Kena dapat kat mana yang 1, 2, 3 tu dia based on row ni Sebab row mula-mula 1, jadi 1 ke 1 dia print sekali. Next row, so next row kita akan print dulu, print line supaya nampak dia adalah next row. Okay, bila dah pergi next row jadi 2, jadi dia akan print column 1 hingga 2. So maksudnya 2 kali. Print line, kemudian row jadi 3. So dia akan print column 1 sampai 3, jadi 3 kali. Jadi ni betul lah untuk FIK tu.
Okay. And then sebelum FIK ni, dia kena ada print star. Sebelum FIK, jadi kita kena letak di atas FIK lah. Di atas yang ni, di atas ni. Ini dah FIK. So sebelum ni kita print star. Sister dot out dot print star tu print star. Okay, kita buat ni sikit-sikit. Okay, dah print star. Cuma mula-mula nak 4 kali, lepas tu 3 kali. Kemudian seterusnya. Macam mana nak buat tu? Kita boleh copy yang sama ni. Cuma dia agak terbalik sedikit lah. Ini kita print star. Then yang ni kalau ikutkan, yang ni kita dah okey dah. Dia akan print 1, lepas tu print 2, lepas tu print 3. Yang ni dia tak nak print 1, 2, 3 macam tu. Dia nak print terbalik. Mula-mula nak start dengan, kalau 5, dia akan start dengan, kalau 4, dia akan start dengan 4. Lepas tu 3, 2, 1, terbalik lah ni. Kalau terbalik, kita akan tukar ni jadi row ini tukar lebih besar, ini 1 mana-mana. Okay. So maksudnya, tapi row ni, sorry, ni bukan row Ini kita nak start dengan 4 kan. Contohnya S ni 4 lah. X ni 4. Jadi kita nak start dengan 4. Jadi maksudnya ni 4 lah ataupun start dengan X. Okay. X 4. Kemudian ni kita based on row. Maksudnya 4 1 dia akan jadi 4. Lepas tu next row jadi 2. 4 2 dia makin berkurang kan. Lepas tu 4 3 kan. Jadi 4 3 tu maksudnya 1 je. And then 4 4 jadi kosong lah. Dan 1 lah. Di sini kita kena buat row. Okay. Logik ni kadang-kadang kalau you nak dapat logik tu, you kena try and error lah. Saya fikir kenapa dia tak jadi macam tu. Untuk lab test tak ada untuk for dalam for ada for tu nested loop tak ada untuk test. Stop dulu recording.